Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so tengok di depan kamu tu adalah gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas eksotermik dan juga endotermik. So perhatikan di depan kamu tu. Alright. So di situ, okey, boleh lihat untuk di sebelah kiri adalah gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas eksotermik. Okey, so ini adalah dia punya tenaga. Okey, tenaga. So perhatikan anak panahnya dia menuruni. Okey, kalau menurun, turun tangga, ingat dia adalah eksotermik. So, di bahagian sini, kita akan letakkan bahan tindak balas. Selepas anak panah, kita akan letakkan hasil tindak balas. Okey, contohnya adalah bahan tindak balas. Apa yang saya beri contoh? Contohnya kalau kita nak buat kek. Okey, kek bahan tindak balas kita adalah tepung, margarine, gula di sini. Okey, di sini. So, selepas anak panah, apa yang jadi selepas tindak balas tu adalah kek kan? Kek yang terhasil. So, di sini adalah kek. Okey, so itu analogi untuk kehidupan seharian anda. Macam mana kalau dalam eksperimen? Okey, eksperimen contohnya saya ada tindak balas. Okey, sebelum tu saya nak tindak balaskan gas hidrogen dengan gas klorin. So, bahan tindak balasnya diletakkan di situ. Okey, so selepas tindak balas, nampak tu anak panah, selepas tindak balas, hasilnya saya akan letak di sini. So, apa yang terjadi di sini? Di sini akan terjadi HCl dan HCl. Okey. Okey, kenapa? Kerana H2 akan putuskan ikatan H dengan H. Satu H akan bertindak balas dengan Cl. Satu lagi H, baki akan bertindak balas dengan Cl lagi. So, ini yang akan jadi. Okey. So, itu adalah di eksotermik. Okey, bagaimana dengan endotermik? Sama juga. Okey, tindak balasnya adalah menaiki anak tangga. Okey, nampak ni tenaga. So, dia naik. Okey, ini selepas tindak balas. So, ini adalah bahan tindak balas yang kita gunakan untuk buat apa? Contohnya, okey, so ini adalah hasil tindak balas apa yang jadi. Okey, so ini adalah tindak balas endotermik. Okey, so kita perhatikan pula. Okey, eksperimen ringkas ni. So, tengok sini. Macam mana kita nak tahu eksperimen itu adalah eksperimen eksotermik ke endotermik? Awak tengok perubahan suhu dia. Kalau suhu itu meningkat, okey, suhu itu meningkat maksudnya bekas akan berasa panas. Apa maksud sekeliling? Sekeliling tu maksudnya bekas yang awak gunakan untuk eksperimen tu yang rasa panas dengan termometer itu yang terasa panas dan larutan di sekeliling dia yang terasa panas. Bukan udara yang awak sekarang tu yang rasa panas. Hanyalah bekas termometer dan larutan-larutan yang digunakan itu yang berasa panas. Okey. So, kita nak melarutkan natrium hidroksida pekat dalam air. So, kita gunakan bika kan. Suhu awalnya kita gunakan termometer 32. Selepas tu dia nampak dia meningkat sebanyak 41. So, mestilah termometer itu akan meningkat. Termometer akan rasa panas. Larutan akan terasa panas. Okey. Dan bika juga terasa panas. So, itu adalah tindak balas eksotermik. Nampak? Tindak balas eksotermik dia membebaskan haba ke persekitaran. So, persekitaran tu adalah bekas termometer larutan itu. Okey, siapa yang membebaskan haba tu sebenarnya? Okey, ni bika. Okey. Dalam tu awak letakkan natrium hidroksida kan? Natrium hidroksida. Natrium hidroksida dalam tu ada dia punya atom dia. Atom dia yang bebaskan haba ke persekitaran. Okey, atom NaOH tu yang bebaskan haba ke persekitaran. So, persekitaran yang panas tu adalah larutan-larutan air dalam tu. So, bika tu pun akan rasa panas. Okey, bika tu akan rasa panas. Dan juga termometer tu akan rasa panas. Itu maksud tindak balas eksotermik. Okey, so tengok pula untuk yang kedua. Okey, yang kedua, awak dapati sebelum 32, suhu selepas menurun. Okey, nampak penurunan. So, bila turun, maksudnya dia menyerap haba. Macam mana boleh jadi macam tu? Okey, ni bika. Kita masukkan amonium klorida dalam tu. Okey, amonium klorida dalam ni. Amonium klorida dia partikelnya. Okey, dia macam tu. Okey. So, ni ada air juga. Okey, air. Okey, kita masukkan termometer. Okey. So, amonium klorida ni, okey, dia nak larut dalam air, dia perlu serap haba. So, dia nak serap haba daripada mana? Dia akan serap haba daripada persekitaran, daripada air, daripada bekas itu.
Okey. So dia serap haba, nampak haba diserap. Haba masuk dalam partikel-partikel air tu. Okey, partikel air, partikel amonium klorida. Bila haba diserap, so haba di sekeliling iaitu air dan juga bikar ini akan apa? Akan tiada lah. Bila tiada, so bikar yang awak pegang akan berasa sejuk. Bikar yang awak pegang akan berasa sejuk. Termometer yang awak pegang akan berasa sejuk. That's why termometer menunjukkan penurunan suhu 27. Okey. Ini yang kata serap haba dan sekeliling akan sejuk. So ini adalah tindak balas endotermik. Okey. Boleh kelas? Alright. Dan last kali, nampak kenaikan suhu. So itu adalah tindak balas eksotermik. Saya harap sangat faham penjelasan saya. Okey, terima kasih.